Baik, bertemu kembali dengan Cikgu Izri dalam kali ini berkenaan dengan kepentingan mandi wajib. Kepentingan mandi wajib. Yang pertama, kalau kita tengok, badan akan menjadi bersih dan segar. Apabila orang itu mandi, dah tentulah bersih, dah tentu segar. Tak payah ulas panjang-panjang. Okey, yang kedua dari sudut jasmani, orang itu akan sihat tubuh badan. Yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Dan keempat, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Apa maksud dia? Maksud dia kalau kamu dah wangi, kalau kamu dah wangi, kalau hang dah wangi, hampir duduk dengan orang lain bau wangi tak? Mestilah bau wangi. Tapi kalau kita ni serabai bau masam apa semua, kan? Bila kita pergi duduk dengan orang lain, orang bau apa? Takkan orang bau wangi. Mestilah orang bau masam. Itu maksud dia. Yang tu mudah je kita nak faham. Baik, dari sudut rohani, itu dari sudut jasmani, fizikal kita. Okey, dari sudut rohani, yang pertama, kenapa pentingnya mandi wajib ni? Kenapa pentingnya kita angkat hadas besar ni? Kerana membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Maksudnya apa? Kita boleh buat ibadah yang terhalang tadi. Yang keduanya, amal ibadah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana suci adalah syarat untuk sahnya ibadah. Sah tu maksud apa? Sah tu terima. Aku terima nikahnya si Fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian tunai, kan? Orang tanya sah ke tidak? Sah. Sah. Terimalah maksudnya tu. Terima. Allah terima ke tidak? Kalau Allah tak terima, maka habislah kita. Jadi kita buat ibadah ni kerana Allah bagi Allah terima. Yang ketiga ialah sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala. Betul lah, sebagai bukti ketaatan. Kenapa? Udah Allah suruh begitu. Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Wa in kuntum junuba fattahharu. Apabila kamu berada dalam keadaan junub ni berada dalam keadaan hadas besar, maka kena sucikan diri kita. Kena sucikan diri kita. Siapa perintah? Allah yang perintah. Fattahharu tu bersucikan diri itu, Allah yang perintahkan. Maka bila kita buat, kita namanya kita taat lah. Mak yang perintah, bila kita ikut cakap mak, apa maksud dia? Kita anak yang taat, kan? Anak yang tak taat macam mana? Bila mak kata, Meon, kamu buat kerja sekolah, jangan tengok TV. Kita pun, baik mak. Oh ya, dekat situ dah cantik dah. Baik mak tu cantik dah. Anak yang taat dah kat situ. Baik mak. Rupa-rupanya bila mak pergi dapur, kamu buat apa? Kamu tengok TV, tak buat kerja sekolah. Maka adakah itu anak yang taat? Tak, itu bukan anak yang taat. Itu anak tak taat. Tak dengar cakap. Taat ni maksud apa? Dengar cakap lah. Allah kata macam tu, Allah perintah macam tu, kita dengar cakap. Kita dengar cakap Allah. Allah kata, kamu dah keluar hadas besar, kamu kena sucikan diri kamu, kena mandi wajib. Maka, bila kita dengar cakap Allah, maka Allah terimalah ibadah kita lepas tu. Mudah ke tak? Mudah sahaja. Okey, minta maaf lah ya. Dalam video kali ni, agak-agak bercampur bahasa saya. Lorat saya tu agak bercampur-campur. Kan? Mungkin faktor pagi ataupun faktor kesan daripada kadang-kadang kita ini bercakap dengan orang, okey, baru lepas bercakap dengan orang itu, orang ini, kan? Jadi language tu, gaya bahasa tu terpengaruh dekat kita. Apa-apa pun tak apa, itu tak penting. Yang penting saya doakan murid-murid dapat kuasai tajuk ini supaya murid-murid akan menjadi murid-murid yang hebat. Bukan hebat di mata manusia sahaja, tapi hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, hamba yang dapat menyampaikan ilmu ini pula kepada orang lain, sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan
Saya dapat manfaat, murid-murid dapat manfaat, orang lain dapat manfaat, semua orang dapat manfaat. Kita akan sama-sama masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.